Ingat, kaki kita letak macam ni. Orang perempuan dia dekatkan, orang lelaki sejengkal atau kurang kaki kita. Kebanyakan yang pertama, tapak tangan berbetulan dengan bahu. Yang kedua, hujung jari berbetulan dengan hujung telinga yang atas. Yang ketiga, ibu jari berbetulan dengan sini. Ini dia punya apa tu, bawah ni, tempat subang orang perempuan ni. 3. Yang keempat, renggang. Sunat direnggangkan dengan renggang yang sederhana. Jangan buka apa habis, jangan rapat. Renggang yang sederhana. Yang kelima, hujung jari dicondongkan ke arah kiblat. Satu, semua menghadap Kaabah. 5. Yang keenam, lafaz Allahu Akbar itu serentak antara angkat dengan letak. Masa kita mula angkat A, apabila habis letak bar. Allahu Akbar. Jangan angkat dulu baru Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar baru angkat, ataupun bunyi dulu sekat Allahu Akbar. Tak mau. Takbir dulu, lepas tu angkat, tak mau. Angkat dulu, lepas tu takbir, tak mau. Takbir pendek, tak habis lagi letak, dah habis tak takbir, tak mau. Mesti serentak dua-dua, mula dengan akhir. Itu yang ke-6. Yang ke-7, angkat itu mesti seelok-eloknya, sunatnya pada 4 tempat, iaitu ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan bangun dari tasyahud awal. Siapa yang angkat lebih pada tu makruh. Contohnya ketika sujud, ada orang daripada i'tidal nak turun sujud, dia angkat tangan, tak boleh. 4 rakaat, 4 tak boleh angkat. Ada lagi orang tambah ketika bangun daripada sujud kepada berdiri, rakaat pertama kepada kedua, ketiga kepada keempat, juga salah. Jangan angkat tangan sewaktu bangun daripada sujud, jangan angkat tangan sewaktu turun sujud. Tidak ada dalam kitab yang menyatakan ianya dituntut. Kalau buat juga hukum dia makruh. Jadi kita hanya buat angkat tangan ni pada 4 tempat. Yang ke-6. Yang ke-7, bacaan itu wajib didengarkan di telinga kita. Allahu Akbar itu mesti dengar telinga. Tak dengar telinga sebenarnya tidak sah. Kerana takbiratul ihram wajib. Segala bacaan yang wajib dengar di telinga. Segala bacaan yang sunat dengar di telinga. So, bacaan yang wajib, Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud akhir, salam yang pertama, mesti dengar di telinga. Bacaan yang sunat, subhanarabbiyal a'la bihamdihi, doa iftitah, auzubillah, sunat dengar di telinga. Jadi kesimpulan dia, segala bacaan yang kita baca mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, semua terbagi dengar di telinga kita. Baik. Seterusnya, apa dah saya hilang lah. Jadi sewaktu kita angkat tangan, pastikan semua itu berlaku. Bezanya, orang lelaki penggang sewaktu angkat, orang perempuan kembang dengan lengan dia, dengan rusuk dia. Orang perempuan kembang macam ni, orang lelaki buka. Itu saja beza. Tangan lain sama. Nampak? Balik duduk depan cermin, tengok betul tak betul. Balik duduk depan suami isteri, suruh tengok tak betul pun nampak tangan kita. Yang pertama, tapak tangan berbetulan dengan bahu. 1. Yang kedua, hujung jari berbetulan dengan hujung telinga. 2. Yang ketiga, ibu jari berbetulan dengan cuping telinga yang bawah ni. Yang keempat, direnggangkan dengan renggang yang sederhana. Yang kelima, menghadap kiblat. 4 tempat kita akan lakukan sedemikian. Itu 1. Yang seterusnya, nanti kita sujud, kita akan letak tempat yang sama.
sebagaimana kita takbir. Cuma beza dia sujud kita kembang tangan. Itu saja. Kita tak anggap sujud kita kembang tangan. Jadi kita fahami bahawasanya takbiratul ihram ada 7-8 syarat yang perlu dipenuhi. Syarat pertama tapak tangan, syarat kedua hujung jari, syarat ketiga ibu jari, syarat keempat renggang, syarat kelima hujung jari menghadap kiblat. Kemudian lafaz tu disamakan, yang keenam. Kemudian diperdengarkan di telinga. 7. Sebahagian saya tambah sikit lagi. Baik, seterusnya setelah kita angkat, kita akan meletakkan jari. Habis kita angkat, kita akan letak jari. Nak letak tak mana? Tapi sebelum kita letak, kenapa kita bincang letak lah? Letak tangan atas dada, atas. Letak itu kita pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Memang kita buat begitu pun. Cuma kedudukan tangan kita atas pada pusat, bawah pada dada. Ada mazhab bawah pada pusat, ada mazhab atas pusat, ada mazhab atas dada. Ada mazhab lengkung pun. Allahu Akbar, buah ni. Di Mekah saya terjumpa pelik-pelik. Banyak atas dada ni. Mazhab Syafi'i atas pusat, bawah pada dada. Kiri sikit di tengah, kiri sikit. Dan sewaktu kita nak menggenggam tangan, pastikan 3 tempat kita genggam. Yang pertama sini, atas pada tangan, sini. Yang kedua pergelangan tangan. Yang ketiga lengan. 3 lebih kena. Sebahagian orang dia tak kena sini, dia hanya pegang pergelangan dengan lengan. Tak cukup satu. Jadi dalam kita kata ba'durus, sebahagian daripada atas tangan, pergelangan tangan dengan lengan. Tapak tangan ni yang pertama letak sini. Satu, kena dah atas lengan. Yang kedua pergelangan tangan. Yang ketiga luruskan 2 jari, genggam dengan 3 jari. Luruskan 2 jari, genggam dengan 3 jari. Ada kitab 3 jari yang diluruskan, sebagian kitab 2 jari. Itu cara meletakkan tangan. Yang ketiga, jari. Jari dalam sembahyang ada 6 keadaan. Di sudut mana? Di sudut kembang ke tak kembang? Nak kembang ke nak buka jari? Ada 6 tempat. Yang pertama ketika angkat tangan. Sewaktu kita angkat tangan pada 4 tempat, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun daripada tasyahud awal, kita disunatkan merenggangkan jari dengan renggang yang sederhana. Selesai yang pertama. Yang kedua, sewaktu qiyam dan i'tidal. Sewaktu berdiri untuk baca Fatihah dan surah, dan sewaktu i'tidal bangun daripada rukuk. Yang tu disunatkan kembang jari. Yang kita kembang jari. Kita kembang. Yang tidak kita kembang jari. Yang ketiga ketika rukuk. Rukuk sama dengan takbiratul ihram, direnggangkan jari. Renggang jari kita atas kepala lutut. Ni lutut renggang macam ni. Tak. Jangan buka apa habis. Jangan tak lagu ni. Jangan tak lagu ni. Tak macam ni. Itu yang ketiga. Yang keempat ketika sujud. Ketika sujud sunat dikembangkan jari. Macam ni. Jangan buka. Kembang. Lepas tu kita nak letak tangan lah. Kalau kita atas lantai, boleh letak atas, boleh letak bawah, boleh letak tepi. Letak sama dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak ni, sujud tak ni juga. Cuma bezanya kembang.
Yang kelima, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud juga disunatkan kembang jari. Dan hujung jari kita sama dengan hujung lutut kita. Jangan letak bawah, jangan naik atas, jangan jatuh atas perut betis, jangan masuk ke dalam. Sama. Kemudian yang kelima, yang keenam ataupun yang terakhir ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, jari kita kembang. Masa kita naik untuk duduk tasyahud awal, jari kita kembang. Apabila kita mula membaca at-tahiyat, baru kita tarik jari kita yang 3. Kekalkan yang berbaki. Jadi mula kita tarik, bukan naik-naik tarik tu macam kebanyakan orang. Mereka orang makin duduk tasyahud awal, genggam terus siap. Tidak. Naik jangan genggam lagi. Masa mana kita mula genggam? Masa bermula menuturkan at-tahiyat. Tarik 3. Kemudian kita baca tahiyat sampai kepada perkataan illa, baru kita angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah tu baru angkat. Dan dikekalkan jari itu sehingga berdiri untuk tasyahud awal, dikekalkan sehingga bagi salam pada tasyahud akhir. Tak perlu turun, tak perlu gerak. Sama dengan salam. Sewaktu kita bagi salam, assalamualaikum, muka kita di depan, warahmatullah, kau pusing. Assalamualaikum, muka kita depan, warahmatullah, kau pusing. Itu keadaan jari ada 6 tempat. Mudah ingatnya, terbahagi 2 jenis kembang, renggang, 4 jenis kembang. Renggang, takbiratul ihram, angkat tangan dan rokok. 2 tu saja renggang. Baki lagi semua kembang. Sujud, duduk antara 2 sujud, tasyahud akhir, qiyam, i'tidal, semua kembang. 1. Kemudian bab jari juga, 1 lagi saya nak tambah, iaitu ketika duduk tasyahud akhir. Sewaktu kita duduk tasyahud akhir, punggung kita sebelah kiri duduk atas lantai. Kaki kita dimasukkan di bawah betih kanan dan jari kaki kita terkelak sebelah kanan. Kalau kaki kita terkelak sebelah kanan, biasanya orang biak lagi tu. Dalam kitab kata sewaktu kaki kita termasuk sebelah kanan, duduk macam ni, kaki kiri, kaki kanan macam ni kan, disunatkan menghadapkan seluruh jari itu ke arah kiblat. Macam mana nak ngadap jadi ke arah kiblat? Pastikan ibu jari kita kona belah kiblat. Bila ibu jari kona belah kiblat, jari-jari yang lain ikut sikit-sikit. Ibu jari kaki kiri kona ni, maka dia pergi macam ni. Nampak? Sebahagian orang dia tinggal ke kan? Kona ke? Ini juga sunat yang dia tinggalkan. Payah apa? Jadi kita kona jari itu. Itu masalah jari. Dan yang terakhir, masalah saktah, diam. Diam dalam sembahyang. Diam dalam sembahyang ada 6 tempat. Diam dalam berdiri itu ada 6 tempat. 3 sebelum Fatihah, 3 setelah Fatihah. Lama mana diam? Sekadar subhanallah. Tak perlu sebut, tapi lama tu. Bila kena diam sekadar subhanallah, semua 6 kali tu. Kecuali Tok Imam. Tok Imam hanya 5 kali sekadar subhanallah, sekali sekadar surah Fatihah. Iaitu ketika di antara amin dengan surah, dia diam sekadar makmum baca surah Fatihah. Lama diam dia. Dan imam yang diam pada masa itu memberi peluang membaca Fatihah. Imam diberi 3 pilihan, sama ada membaca Al-Quran atau membaca doa atau berdiam diri semua. Diam ketika qiyam 3 kali sebelum Fatihah. Yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dengan a'udzubillah. Dan yang ketiga antara a'udzubillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Itu diam. Yang tak diam, Allahu Akbar kabira. Sambung express tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim, itu ada diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada diam. Beza dia di antara perkataan kepada perkataan berikutnya itu dia diam sekadar subhanallah, dapat perkara sunat. Jadi itu sebelum Fatihah. 3 kali setelah Fatihah antara waladhdallin dengan amin yang keempat, antara amin dengan surah yang kelima, dan yang keenam atau yang terakhir antara surah dengan rukuk. Biasa orang langgar tentang masa mana, masa kita boleh tahu dia diam ke tak diam tu masa sembahyang tarawih. Tarawih kan cepat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu tak diam. Yang diam wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada diam sikit antara ahad dengan Allah. Kita gunakan dalam semua sembahyang fardu dan sunat, tak kira bulan puasa ke tak puasa, 6 tempat tersebut. Tapi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang penting kita tahu 6 tempat itu disunatkan berdiam diri. Bagi tu imam 5 tempat sahaja sekadar subhanallah, 1 tempat bagi ruang untuk sekadar surah Al-Fatihah. Al-Dhalin, amin. Lepas tu diam. Diam tu dalam mana? Bagi nak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Dhalin, amin. Agak mau dah habis Fatihah baru kita baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad. 6 tempat disunatkan berdiam diri dalam sembahyang, 3 sebelum Fatihah, 3 setelah Fatihah. Kita nak tahu orang tu amal tak amal, biasanya tang surah yang terakhir, surah sebelum rukuk. Kalau habis-habis surah dia rukuk terus, biasanya dia tak amal. Dan amal pun kadang tak boleh habis semua, kadang terlupa lajak lah cepat. Allahu akbar, Allahu akbar kabira terus. Itu masalah diam. Jadi petang ni kita dah belajar beberapa tempat. Yang pertama kaki. Kaki kena sama. Macam ni. Orang lelaki, perempuan didekatkan. Jangan macam ni. Ni tengok. Yang ni banyak orang dalam masjid Israel ni. Sebab kaki dia kalau kulit. Kalau di Brazil, Rusia, sama kaki kita tu Mekah, dalam Mekah 10 jari kaki sudah menghadap kiblat, dapat pahala jari menghadap kiblat. Yang kedua tangan, orang perempuan dekat, Allahu akbar. Orang lelaki buka sikit, Allahu akbar. Masa angkat 1, 2, 3, 4, 5. Lafaz 6. Lafaz serentak 6. Didengarkan ke telinga tu. Macam ni. Buat kali tu depan cermin. Habis angkat, letak. Letak yang pertama ni tengah. Tangan kita tu kiri sikit, bukan tengah, bukan kiri terajak, kiri sikit. Di bawah jenggai 1 inci. Bukan tak tengah tu, kiri sikit. Kemudian kita pegang sini, sini, sini. 1, 2, 3. Allahu akbar. Tak ada letak 1, 2, 3 tu, letak terusnya. Tapi kita tahu tempat kita pegang tu. 1, 2, 3. Allah. Allahu akbar. Nampak? Ni tengah, kiri sikit, baik kiri sikit. Kemudian 1, 2 jari pegang 3, 4. 2 jari diluruskan, 3 jari kita tembak. Lepas tu kita baca Allahu akbar kabira. Sebelum lepas dah takbir, diam sat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ya Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Sambung direct terus. Lepas tu habis doa kita kepada auzubillah, diam sat. Auzubillah. Bismillah, diam sat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada diam. Dan tak ada auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung terus. Waladhdallin, amin. Jangan waladhdallin, amin sambung dulu. Jadi antara amin dengan surah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada dia. Dengan amin. Bismillahirrahmanirrahim sambung dulu. Jadi kita sebenarnya tahu beza diam tak diam. Khususnya sembahyang zuhur dengan asar. Yang zuhur seorang pun kita seorang-seorang yang tahu sembahyang
Jemaah pun kita jadi makmum, kita seorang-seorang tahu baca diam kata diam. Jadi yang paling kena jaga sebelum rokok. Kadang orang tahu kalau kita baca sebelum rokok kita sama tu macam lah. Dia tak jumpa, dia pun dia tak ingat, dia pun dia tak amal. 6 tempat tersebut. Selesai. Rokok kesan saya sebut. Habis kita baca surah, kita nak rokok. Rokok pastikan jari kita direnggangkan dengan yang sederhana. Kaki kita kekal menghadap kiblat, tangan kita juga kena menghadap kiblat. Jari kita menghadap kiblat. Macam mana Nabi menghadap kiblat? Allahu Akbar. Nampak? Letak macam ni. Renggang yang sederhana, yang ni menghadap Kaabah, yang ni menghadap Kaabah, yang ni menghadap Kaabah, semua lima menghadap Kaabah, 10 menghadap Kaabah. Kalau kita letak macam ni, dua jari yang menghadap Kaabah. Ini tak, ini tak, ini tak. Kalau letak lagu ni, lagi teruk. Letak lagu ni, tak ada apa. Jadi letak atas kepala lutut tu, pastikan jari tu. Lelaki bersama perempuan bersama. Ini cara rokok nak bagi 10 jari menghadap Kaabah. Okey, selesai. Surah Allah liman anda yang tidak jari terkena. Kemudian kita sujud. Sujud turun mana dulu? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Tengok gemuk ke gue? Gemuk kan turun tangan dulu. Kenapa uzur? Turun tangan dulu. Kalau sehat, turun lutut dulu. Turun lutut dulu ni 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanbali. Kebanyakan ulama turun lutut dulu. Mazhab Hanafi turun tangan dulu. Jadi satu kita nak turun, pastikan yang turun tu adalah lutut. Lutut kita pula bila kita turun, nak letak ke mana? Orang lelaki sama dengan kaki setingkat. Macam ni. Orang perempuan sama dengan kaki dia lah. Kaki dia kemak, lutut dia juga kemak. Jangan orang lelaki berkemak, orang perempuan tak. Jengkat. Sama dengan kaki. Satu. Setelah lutut, tangan. Tangan nak tak tanah sama dengan kaki biasa. Kaki biasa tani, jangan kita tak sama dengan tangan. Setelah tangan, dahi dengan hidung serentak. Itu cara tangan dan tangan kita kemak. Macam ni. Jangan merenggang. Kemak. Sama dengan tu. Tangan sama kiri kanan muka. Jangan muka tadi dengan rambut. Atas muka dah ni. Paling teruk pulang. Orang kiri kanan dia sibuk ni. Jadi ada orang letak ujung, ada orang letak lain, ada orang letak lain. Tak betul semua. Yang betul sama dengan kaki. Beza dia takbir dengar, sujud, nampak. Itu berkenaan dengan sujud. Okey. Selesai sujud, duduk antara dua sujud. Duduk nanti saya kira contoh hari kali. Cuma saya letak tangan. Sewaktu kita duduk antara dua sujud, tangan kita yang pertama kemak, yang kedua hujung jari sama dengan hujung lutut. Ini lutut, letak macam ni. Nanti bau. Nanti murah, nanti bau. Jadi dua tempat kena tengok. Yang pertama tembak, jangan buka, tembak. Yang kedua hujung jari sama dengan hujung lutut. Jangan kita duduk antara dua sujud, jari kita duduk kami. Sama. Jangan lepas ke bawah. Dia lejak tu dah. Jangan putih. Jangan lepas ke dalam. Jadi boleh tak macam ni. Boleh tak macam ni. Boleh tak macam ni. Boleh tak ni. Semua tu tak betul. Yang betul kemak jari dan hujung dia sama. Kemak. Kita balik ajak anak kita kecil-kecil dengan banyak macam ni. Tidak tak beza. Tidak lebuh tangan ni. Lebuh tangan tu. Kadang-kadang lebuh tak putih ke tak. Lagi teruk. Tak boleh tak mahu tak atas. Dia saya nak kena turun lah. Allah Akbar. Sikit-sikit tunggu dia siap. Allah Akbar yang kedua. Dia tak boleh langkap. Gemuk tak kerja tadi. Jadi pastikan kita duduk macam ni. Selesai. Seterusnya duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Allahu Akbar. Macam tasyahud awal. Macam dengan duduk antara dua sujud. Cuma lepas Allah Akbar sampai kita mula sebut at-tahiyyat, terus kita tarik dia jari. Tekalkan dua jari.
Dan ini pun kemak macam ni, kekal macam biasa. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat cenderung sikit ke arah kiblat. Angkat macam ni, kekalkan sehingga berdiri untuk tasyahud awal, kekalkan sehingga berdiri salam untuk tasyahud akhir. Mulai illallah sampai habis tasyahud. Selesai. Lepas tu untuk tasyahud awal kadang kita nak bangkit. Bangkit tu sunat kita tekan bunyi. Nak tekan tahu tak? Tekan sini boleh, tekan sini boleh. Tekan ni naik atas, tekan ni boleh. Itu 2-3 keadaan. Banyak orang abang ni lupa semua. Baju ketika rokok. Sujud. Kita sujud. Dekatkan sikit. So, dia perut dia dengan bawah dia. Bawah yang tidak jauh sikit. Perut dia dengan bawah dia jauh. Sama terang. Kurang afdal, meninggalkan yang lebih baik. Ibu jari tadi tak ada. Ibu jari 3 cara. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni, yang macam ni, 3-4 cara. Yang terbaik dalam ni kemak dulu, macam biasa. Kan? Ini. Yang ada angkat masa Muhammad Rasulullah. Ya. Yang ada angkat masa Muhammad Rasulullah dia angkat. Tak illallah. Illallah yang jari telunjuk. Lepas tu dia angkat Muhammad Rasulullah, baru dia angkat yang jari. Itu tak nak jumpa kan? Yang tak apa? Tak tahu. Ada orang ajak tu? Ada orang ada tunjuk macam tu. Wallahualam, tak pernah jumpa. Satu lagi ustaz yang rokok, ada Ya. yang cekam kepala tu. Dia cekam kepala tu. Kan dan Sayyidul Harokat kata dia. Masa rokok tu dia cekam. Saya ingat. Dan satu lagi macam lutut itu dia bagi bengkok ni. Dia tak Tak boleh. Mungkut kena betul. Ini tak bagi kita pakai yang tu pun banyak nak ingat. Mula tu pun kena berlatih. Selalu kita kadang cari betul kan. Nak kona tu juga payah. Kona-kona tu jangan mau lah. Macam ni. Memang ada. Ujung jari ni bagi menghadap depan. Ya. Jangan bagi menghadap langit. Menghadap kiblat. Kena kona. Ya. Yang tu mazhab ni. Mazhab ni. Mazhab Maliki atau mazhab Wahabi tak. Dia tak tentu tengok tempat, tengok kampung. Kampung mana yang kita singgah kena macam polis, kena macam Lok Ustaz. Yang kadang-kadang kampung tu amalan dia macam kangak, kadang kampung tu macam Lok Ustaz. Tengok. Polis pun tak kangak pun tak. Kita hitam tu. Jadi ada yang suasana dia macam Arab Saudi, ada yang suasana dia macam Yaman. Kita yang di Malaysia ni mazhab Syafi'i ni macam Yaman. Macam belah Hadramaut, Tarim, Habib tu. Kalau polis dia macam Saudi. Dia tak zikir darah. Dia bang Jumaat sekali, dia tak baca doa qunut, dia baca bismillah pelan. Yang tu tangan dia dulu ni, kadang-kadang jari dia bergerak ketika tahiyat. Mazhab Maliki. Jadi tak sama tengok tempat. Macam kaki tu lah.